Apa kau serius sangat tu, Lin? Ha? Bebang tugas. Macam nak telan je laptop tu, hadam. Ha? Nak hadam laptop tu. Ha? Alin, untuk video ni saya tak on video tau. Just audio je sebab saya sekarang berada di cyber cafe, private cyber cafe. Dah kenapa Dr. Sheikh sampai ke cyber cafe? Private cyber cafe. Tak rumah Private lah. Sebab Ah. belakang ni semua penuh, budak-budak ni semua tengah ada kelas. Ada kelas, Nabil ada kelas, Nuha ada kelas, Aidin ada kelas, semua ada kelas. So ni memang kat kawasan cyber cafe lah. Semua free hair. Boleh janji berjalan. Oh, apa benda lah ni? Okay, dah pukul 3. 20 orang dah. Okey lah. Kenapa ada bunyi banyak Answer. Ada bunyi tak? Okey dah. Okey dah. Kak Fiz punya bunyi. Kita mula Dah 20 orang? Banyak ni nak belajar. Tiga on. Sebab data banyak. Itulah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Saya harap semuanya dah kenyang makan tengah hari. Kali ni kita sambung bengkel kita untuk sesi yang ke-8. Yang mana 8 dah, besok 9. Yang mana kita akan mendengar sesi perkongsian daripada PM Dr. Syakinas mengenai screen learner. Oh, tak sabar nak dengar tu. Boleh mula Jadi, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Syed. Silakan Dr. Syed. Okay, thank you. Sekejap, delay dulu. Share. Bismillah. Okay, cuba masing-masing tengok skrin masing-masing. Adakah penuh? Penuh. Blink, the screen learner, Biology e-learning link initiative. Semua dapat skrin penuh. Ada tak yang dapat skrin separuh? Dapat penuh. Okay. Sebab kalau kita kena check dengan student kita juga ni, misal kata nanti kita nak buat presentation secara virtual, kena check sama ada pelajar-pelajar kita dapat skrin penuh ke tak, sebab setengah setting kita punya skrin akan jadi separuh. Especially kalau yang guna Microsoft yang dia set out layer, kita ada jenis ada yang jenis biasa tu ataupun jenis wide, kita kena make sure that kita pick layer yang betul supaya bila dia live pada pelajar-pelajar dia nampak penuh. Itulah ceritanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Didoakan semua-semua dalam keadaan sihat sejahtera dan masih waras bagi melalui sesi ketiga fasa MCO yang akan datang. InsyaAllah kita bersama-sama membantu negara untuk memastikan apa yang kita dapat untuk negara ini supaya keadaan menjadi normal kembali, ataupun walaupun normal tidaklah seperti dulu dan kita boleh jangkakan ada beberapa perkara yang kita kena bersedia untuk menghadapi sebagai satu new normal. Alright, untuk hari ini Alhamdulillah kalau rakan-rakan semua masih ingat semasa saya mohon supaya rakan-rakan edarkan Google Form pada pelajar-pelajar, dan setakat hari ini the number has already passed 300 of participants, dan saya tunggu lagi, sebab tu saya bertukar. Terima kasih Azmi, tukar slot dengan dia supaya saya tunggu sehingga pukul 2 tadi untuk menunggu data-data yang masih masuk. Alhamdulillah sehingga setakat ini saya ada 340 responden ataupun partisipan yang menjawab soalan Google Form, dan saya yakin bahawa akan ada lagi maklumat ataupun info yang akan dimasukkan oleh pelajar-pelajar kita di seluruh Malaysia ni, insyaAllah.
Okay, untuk Blink dan screen learner ni, kenapa saya pilih perkataan screen learner tu basically because like we are going to migrate, we are going to move a session where kita tak mata bertentang mata lah dengan pelajar-pelajar. Kita banyak pelajar akan bertentang mata dengan screen ataupun dengan laptop, dengan handphone masing-masing. Kalau kita lihat di rumah kita sekarang ni, laptop kita dah bersambung kepada kita, ada yang sambung ke telinga, dan tengok sini laptop kiri kanan ada yang kabel sambung ke internet, ada yang sambung ke phone macam saya ni, ada yang sambung ke plug, dah macam cyborg dah kita ni dan semuanya demi untuk memastikan pelajar-pelajar kita nanti dapatlah apa yang akan kita sampaikan dan semoga kita dipermudahkan. Data-data ini saya kutip melalui Google Form itu dan datanya saya analisis hanya mengikut frekuensi. Nak buat analisis comparison ke apa tu semua tu tak sempat lagi nak buat, cuma saya boleh kira saja dulu, go for the head count, berapa bilangan, dan saya rankingkan kepada yang tinggi, yang rendah dan mengikut bilangan saja, based on count saja. Kalau kita nak buat further analysis, then insyaAllah we will do further analysis. Okay, let's move to the next slide. Okay, soalan ini setakat tadi kita ada 338 responses, 338 responses di situ, tapi setakat yang tadi baru saya tengok dah melebihi 340 dan ini ialah partisipan yang kita lihat yang ada pada data pada saya sekarang. Majority daripada responden kita ni semua daripada semester kedua. Jadi siapa yang ada mengajar semester kedua tu portion ini ataupun komponen ini memang ramailah yang memberi maklumat kepada kita dan majority more than 50% they are from biology education, the rest ada pelbagai ISMP, PA, KK pun ada. Ni pelajar-pelajar yang ambil kursus minor, ambil paper biology minor kalau ada apa yang tak faham atau ada muskil sila alert pula bagi tahu saya. Okay, next one. Saya ukur apakah preference ataupun apa yang pelajar-pelajar terima dan saya rank dia kepada first ranking, second ranking, third ranking and fourth ranking. Kalau kita tengok color coding ni, yang warna biru ialah virtual class, real time. Adakah pelajar rank virtual class sebagai first ranking, kemudian kita ada pre-recorded class, dan kita ada follow online class. Saya bagi contoh seperti Kahoot. Adakah pelajar-pelajar berminat nak ikut Kahoot ke, ataupun ada yang nak ikut Edpuzzle ke? These are all examples for online class, ataupun nak ikut GC ke? These are all example of online classes lah. And then kita juga lihat sama ada pelajar cenderung kepada face to face in class, tetapi ini bersama dengan social distancing. Ini saya nyatakan dengan social distancing. Didapati bahawa majoriti pelajar-pelajar memang memilih pre-recorded class ataupun asynchronous approach ataupun pre-recorded class sebagai satu ranking yang pertama, dan kalau kita tengok yang kedua pun ya ada portion yang tu yang memilih second ranking for pre-recorded class. Dan kita dapati bahawa of course mereka letakkan terakhir sekali sebagai face to face. Even though saya letak kat situ with social distancing, nampak-nampaknya pelajar memang seia sekatalah dengan kita bahawa keadaan ini akan menyukarkan di dalam keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ni. Alright, next one. Apakah tempoh masa yang pelajar cenderung untuk terima? So di sini kita lihat lebih kurang 60% daripada pelajar bersetuju bahawa 40 minit ke 1 jam tu ialah waktu yang mereka boleh terima, dan bersesuaian dengan apa yang sesi kita yang sebelum ni. Azmi ada mengatakan juga didapati berapa minit yang sesuai untuk pelajar melihat ataupun bersama dalam virtual class. Kita ada lagi dapatan-dapatan lain, kita ada juga dengan panduan daripada NQA. So bermakna apa yang kita sudah setkan tu, virtual class between 40 to 1 hour tu, pelajar pun memang berminat begitu.
kalau kita lihat 1 hour to 2 hours ni, ini ialah satu slot yang tradisional ataupun conventional kelas yang kita biasa ikuti. Cuma kita harus ingat bila kita ubah ke virtual class, bukan bermaksud kita kena juga complete that 2 hours. Sebab selalunya dalam kelas tu kita ada banyak berbual, bertanya, bercakap-cakap dengan dia face to face. In this case, kita kena ingat bila ada presentation, contoh macam saya buat sekarang, nak menerima reaksi daripada pelajar tu a bit hard. Susah sedikit sebab skrin saya akan nampak skrin saya saja, the slide show. Saya tak nampak reaksi pelajar. Kalau pelajar lepas ni dia pasang dia punya join the meeting, dia keluar pergi mana-mana pun saya tak nampak. Kalau kata kelas ada 40 orang, keluar semua tinggal 10 orang pun saya tak nampak. So therefore, it's good if we can break kita punya 2 hours punya lecture tu into something like 40 minutes 2 kali perjumpaan, ataupun you take a break and then you continue for another 40 minutes session. Ini adalah untuk virtual class. Didapati bahawa for pre-recorded class, ini kalau async macam Kak Eti kata nak upload dalam Facebook, it's a good idea untuk melakukan demikian. Jadi kita berpandangan bahawa daripada data ini pelajar-pelajar in between. So dia sama ada nak go for 40 minutes or less than 40 minutes. I think the ideally it will be 40 to 1 hour punya pre-recorded class. But remember that 1 hour of lecture kita tu is about 7 minutes of slides, 7 minutes of video. Meaning that we need to sacrifice, it's not sacrifice, I will not use the word sacrifice. We need to be precise and strategize balik apakah komponen yang perlu dalam kita punya nota ataupun konsep yang kita ingin perkenalkan tu. Find the most important topic that we need to do the explanation dalam masa 7 minit tu. Kadang-kadang kita tengok balik kita punya curriculum tu, ada setengah part tu they can learn on their own. But some part like maybe like konsep mungkin macam untuk FIS, you nak tengok, nak identify the structure of a plan ke apa ke, they need to be explained. So pick on that one rather than kita start daripada lecture kita macam biasa daripada A sampai habis. We just like, I think that can cause them frustration, and then once they gave up, dia tinggal je. Kalau siapa-siapa yang ada anak-anak yang sedang mengikuti sebagai pelajar universiti, look at the lecture yang pensyarah bagi. Ada yang sampai sejam slides and dia cakap je teks, and then dia cakap baca slide tu. Lebih baik bagi dia buku suruh dia baca. So we need to really look at how effective our presentation, how effective our pre-recorded class to the students, to make sure that at the end of 7 minutes or so, benda tu meaningful for them. Okay, next one, saya tanya juga tentang assessment. Which type of assessment yang mereka prefer. Tapi ada sedikit sajalah assessment yang kita tanya, sama ada menggunakan online guru. Ada platform contohnya kalau ada yang nak guna Kahoot ataupun nak guna Socrative as online platform or guna Google Form. Google Form is a good secured form ataupun secured means of using for online test, Google Form. Sebab kita akan gunakan Google Form bila kita daftar kepada kita punya Gmail. At Gmail kita ataupun UPSI punya email tu ialah berdasarkan Gmail. So Google Form is a protected security dia, kita boleh katakan much more secure dan kita guna Kahoot ke Socrative ke, because this can be shared. Ada yang nak buat quiz tu, that different story. Kalau kita tengok kat sini, benda yang akan menarik perhatian kita ialah this high blue chart, high blue histogram kat sini, where ramai yang prefer go for open book test with a deadline. Sometimes when we look at this, we can say, oh, budak-budak suka open book test. But remember that assessment, when you talk about test to student, ini yang benda yang dianggap benda yang menakutkan dan benda yang pelajar nak elak. Especially kalau buka quiz bagi essay. Yang tu macam budak-budak memang dah jadi macam some kind of like anxiety and menakutkan lah bagi dia. So I doubt sama ada yang ni, because dia nak go for with a deadline ni, is something that dia pilih berdasarkan dia fikir this is where they can perform better,
ataupun just for the sake of avoiding test yang tak boleh buka buku. So nanti kita sama-sama fikirkan, adakah open book test with a deadline is something doable in this kind of situation, or we have other options. So untuk real time memang tak ramai. Individual assignment nampaknya ramai yang prefer individual assignment mainly because not all, tak semua yang akan dapat internet access. So they're afraid that if they have group yang ada setengah ada internet, ada setengah yang tak ada internet, that will somehow will reduce dia punya submission time ataupun dia punya kerjasama antara pelajar-pelajar. Okay, next one. Discussion mode. Ini saya terpanggil juga macam komen daripada Kak Yati, itu a very good one, kerana Kak Yati menyuarakan bahawa will it good kalau dia set masa jadi siapa-siapa nak tanya waktu tu. Itu satu idea yang bagus, sebab kita pun bukan boleh menyesuaikan masa dengan masa pelajar. Contoh macam pelajar mungkin dia belajar waktu malam. Kita malam nak buat dia lain dah, nak tengok TV lah, saya lah kan, nak tengok TV lah, movie lah, macam-macam. So like I think maybe tak compatible dengan pelajar punya masa. But if you look here, majority pelajar suka kita buat real time waktu kita punya virtual class. So maybe we can come up with selang-selang lah virtual class, ataupun if you want to go for virtual class, maybe we set the time so that we can go for Q&A macam bagaimana biasa kita buat. But they also pick this one as second choice. They rank it on social media. Nak guna WhatsApp ke, nak guna Telegram ke, nak guna social media ke. I would recommend kawan-kawan kita semua to download this Telegram, because Telegram you can have a group Telegram, and you even can have channel. Channel is where kita boleh masukkan semua nota kita and then student tak perlu reply. So this can be kita punya resource deposition. For resource kita nak deposit resource dekat channel ni, Telegram channel. And then Telegram can cater up to 2,000 participant in one group. So ini ialah ramai. Maybe kita boleh fikirkan ini. And Telegram also, student can make folder out of it. They can make folder and can they choose what are the important facts that we send in the Telegram and put that one in one folder. And from my observation and feedback from people, Telegram punya quality video and quality photos are much more better than if you use WhatsApp. And then the video is not limited to macam WhatsApp punya video. It is more than WhatsApp punya video lah. So I would suggest kalau siapa-siapa nak go for Telegram, kita can opt for this one. One more thing about Telegram yang bagus ialah if you have like low bandwidth, the low bandwidth also can cater Telegram. Otherwise for WhatsApp, because dia ada banyak fancy things going on dalam WhatsApp, you cannot cater low bandwidth. You akan dapat satu tick je. Nak tunggu dah 2 blue tick tu, it will take some time. So consider about using social media one-to-one. If you want to go for schedule open discussion, make sure then we should include it dalam SLT as a tutorial. This is just a suggestion. Supaya SLT pelajar juga terkira. Kalau kita nak buat schedule open discussion session, is kind of like tutorial, e-tutorial, kind of like e-tutorial. Alright, next one. Inilah preference for pre-recorded class and virtual class. So semua nak tengok muka kita except for this, kali ni saya tak dapat tunjuk muka saya kerana belakang saya ada juga cyber cafe di mana kelas sedang berlangsung belakang saya, semua free hair je. So nanti kita cari angle yang tidak mempunyai background yang sedemikian. Interestingly, pelajar suka nak switch off dia punya video. So my suggestion is that this is one way of how we can look at dia punya attendance. For the attendance, we can even where we can even look at dia punya tiles tu kan. Kalau kita boleh tengok tiles tu nampak pelajar tu hadir ke tak hadir. Once a while, kita boleh jenguk. The fact that sometimes budak tu dia on je tapi dia hilang. Tinggallah nama huruf dia S kat situ je. Padahal dia tak hadir pun dalam kita punya kelas. This is one way. Kalau contoh macam Aini dia tanya attendance for e-learning macam mana. This is one way of getting dia punya e-learning via e-learning. Attendance via e-learning. But there are other things or other ways of doing it. So this might be one of the consideration that you can
opt for lah. Okay, mari kita lihat the challenges. These are the concern. These are the concern of all students. Kita apakah cabaran-cabaran bila melalui virtual class? Kalau saya laju sangat, maklumkan saya memang laju sikit cakap. So this one, kluster yang pertama ni ialah focus on the classroom. Kita dapati bahawa pelajar-pelajar menganggapkan dia ialah medium. Walaupun medium is very high that they know that this will be the challenge, fokus dalam kelas during virtual class. Kadang-kadang kawan cakap ataupun benda ni internet tak tiba-tiba off, tiba-tiba you locked out, automatically locked out from the Hangout Meets or you nak guna Microsoft Teams ke whatever. So these are the challenge that they would say that will somehow distract dia punya fokus. Another one is the internet access. Internet access ini memang kita jangkakan akan tinggilah dia punya dapatan kerana bukan semua yang dapat all those side of internet access to Wi-Fi ni lah. Some of our students still using data yang masih yang menggunakan data. Ada yang dalam group yang dapatan yang saya nampak yang tulis tu dia kata dia tak dapat ikuti, ni kelas saya, dia tak dapat ikuti virtual class because dia have no money. This is something that really move me. Dia kata dia tak ada duit untuk beli data. Supaya kita pun tahulah keadaan-keadaan macam ni berlaku tanpa kita tahu. Saya pun rasa bersalah sebab saya ingatkan semua orang mampu beli data. So ada pelajar-pelajar yang cakap macam tu, so it kind of like it moved me a lot. So satu lagi yang kita nampak tinggi ni ialah access to device. Access to device tu maksudnya apa? Ada tak pelajar mempunyai phone ataupun laptop? Ada setengah kalau kita tengok ada pelajar-pelajar kita tu laptop, dia punya skrin nak tercabut daripada badan laptop tu. I experience one. Saya tengok kenapa laptop macam ni. And then they are good. They know, dia letak masking tape lah apa semua lah, but not all. Ini bukan semua because kita tahu ada setengah tak ada isu pun in terms of device. And then this one is the device quality. Apa yang Encik Azmi kongsi yang kita pagi tadi tu sangat-sangat bermakna in a sense that kadang-kadang kita upload video yang kita bina sendiri tu and then with certain resolution ataupun setengah phone ataupun laptop pelajar-pelajar kita ni, the resolution is not that good. So once dia sampai kat dia punya laptop atau sampai kat dia punya phone, dah kelabu dah benda tu. And then they couldn't see what's going on. Mungkin phone dia skrin kecil and then kita meletakkan all those note yang halus tiny punya nota, mungkin that is tak sesuai keadaan sekarang. But if they have a good laptop, dia ada laptop, insyaAllah boleh. Bagaimanapun, it's still a concern for the students in terms of device quality. Learning area ini juga satu concern pada pelajar bila dia balik ke kampus, kerana ada yang cakap dia kongsi dengan pelajar, dengan roommate dia. So dia nak go for online learning, virtual class, mungkin dia tak selesa, melainkan dia boleh pergi ke library ataupun dekat kita punya foyer fakulti tu ataupun dekat students punya lounge tu. The lounge would be a better option, tapi bayangkan semua pelajar FSM pergi ke student lounge tu, dah jadi lain dah pula ceritanya kan. But anyway, I know that somehow when we come to the bridge, we know how to cross it. Virtual environment, the learning virtual environment, ada yang kata mungkin dia tak biasa lagi guna, mungkin dia expect concern dia, mungkin ada noise dia kawan-kawan, mungkin ada distraction here and there, yang apa makan keropok ke apa ke, so that's another concern that they highlight. Satu lagi yang besar kat sini ialah interaction dengan lecturer. Interaction with the lecturer. They are concerned about interaction with the lecturer in terms of can the lecturer be responsive. Responsive mean kalau dia text nak tanya soalan, dia boleh tak jawab there and then. Contoh Aileen salah seorang yang very responsive. Contoh je lain responsive in the sense that bila kita tanya dia cepat jawab. So that is good. But some people kita bagi dia text, mungkin hari ni tengok kot pagi esok lah jawab. Tu pun mungkin dalam beberapa huruf saja jawapan dalam WhatsApp tu. So we need to have this one settle dengan pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar tidak menganggap ini satu benda yang a big concern to them. How responsive the teacher or the lecturer is. Okay, next one. Pre-recorded, it seems sama juga. This one is focus dalam kelas tu. Ada idea, the focus during the class ataupun the focus during the video yang kita hantar tu.
dia pun ada mengatakan concern dia. And then internet access, ni satu lagi for virtual juga, access to device. This is a big concern, juga concern. And then the device quality, ni pun sama. And then you can see the learning area. And then I have one feedback, dia kata dia kongsi bilik dia dengan abang dia. So if you look at that area, macam mana dia nak tengok video tu, nak belajar macam mana, because like if they don't have like earphone, so it kind of like you gonna disturb other people's punya privacy. So another way of doing this, tak ada choice lah, sama ada they have to get earphone or get a good area. Kita kena ingat bukan pelajar kita bukan dapat satu area. Contoh sekarang, dalam saya punya keadaan sekarang, I'm sharing space with my children, my kids. The girls are doing something, Aidin is doing something. So it kind of like bila saya cakap ni satu kawasan ni dengar. So therefore we have, this is a big concern lah kalau kita nak fikirkan walaupun they are back on campus. Finally, same is the interaction with the lecturer. So kita kena fikirkan ni. Ni memang tinggi dia punya data. That is highly concerned by the students. Okay. Setakat yang data saya dapat pagi tadi, tengah hari tadi ni banyak ni lah. Sekarang dah 340 plus. Data masih masuk. So yang kita nampak pelajar semester 1 ada 19 orang. So these are the paper yang dia orang ambil. Maybe not all, maybe semualah kot. Mungkin ini peluang tu, ni Marina kan? Marina ke aja ni? Marina, Marina, Kak Tima, lagi siapa So maybe they can come up with our idea this morning. Kan idea kita nak buat integrated assessment kan? Kalau siapa yang nak go for it, for that integrated assessment, by all means go ahead. Otherwise kita can work macam biasa juga. So semester 2, these are the subject. Ini mengikut apa yang dia hantar kat saya. Semester 3, subjek ni. Semester 4, these are the subject. Ini termasuk dengan pelajar minor. Semester 5 ni macam-macam, ramai. Kita pun tahu pelajar kita ada pelbagai. Semester 6, dan juga semester 7, dan kita masih juga ada pelajar daripada semester 8. Ini yang kes-kes sambung cuti Alin, yang extend tu masih ada lah dalam semester 8. Okay, I'm going to move to the next slide. Learning preference. Ini something that we just want to know apa dia prefer. Saya ambil data ni berdasarkan kiraan bilangan. Saya ambil bilangan je. Saya tak buat comparison ke apa. Saya ambil yang tertinggi, saya letak kat situ. So 1, 2, 3 ni ialah the rank. Yang mana yang rank tertinggi sekali. It seems that pelajar semester 1, ni pelajar-pelajar Marina ni, they prefer face to face. Face to face with physical distancing. I think they miss you so much kot Marina. They want to see your face. But anyway, if they want, sebab mungkin ni semester 1 dia masih belum lagi tengok apa yang akan berlaku dalam online learning kan. Dan mungkin dia belum ada pengalaman lagi, yang lain-lain pun ada pengalaman ke. So that they also, ini sama ramai. Dia punya nak go for pre-recording dengan guna face to face about lebih kurang sama je. And then they rank it, the virtual classroom, mikrofon tercabut daripada telinga pula. The virtual classroom dia nak go for the third rank. Untuk semester 2 pun sama, semester 3 pun sama, but the fact that these are their preference as a second ranking, yang ramai kalau kita suruh dia orang angkat tangan, dia orang angkat tangan paling ramai face to face, yang kedua ramai ni lah pre-recorded, and then yang ni dia orang tak not into that. Semester 4 dan 5 they would prefer pre-record ataupun asynchronous tadi. Semester 6 saya tengok ramai ni pilih ni. Ramai yang nak yang ni. Semester 6 dia ramai yang nak opt for face to face with physical distancing. There must be some reason why they want to pick face to face, but the data that the form that I gave them cannot capture the reason why they want to go for face to face with physical distancing. Maybe yang mengajar semester 6 ni, you want to go into deep to find out kenapa they opt for this one, ramai yang opt for this one, maybe this is the time for you to do it. Semester 7, they go for pre-recorded, and in fact,
yang ramai juga rank untuk face to face. Yang ni semester 8 ni I think not that significant because ada dalam 3 orang juga. 3 orang macam tu je lah. Okay, by looking at this, we can see that pre-record video or pre-record classes and face to face is the one that they want. Mungkin dari segi confidence level of having face to face tu lebih tinggi bila dia belajar guru secara berdepan cuma kita harus fikirkanlah benda ni macam agak sukar berlaku jika kita jangkakan keadaan untuk social distancing or physical distancing ni akan berpanjangan hingga tahun hadapan, walaupun bilangan kes di Malaysia ni COVID akan turun. I think it's still we need still to have that practice of physical distancing. So adakah kita nak bersedia untuk pre-record ataupun virtual class? That one we really have to be prepared. Let's be over prepared than under prepared of this whole situation. Okay, top learning time. So semua pun tadi kita tengok prefer this masa, kecuali semester 7 ni ramai nak less than 40 minutes semester 7 ni. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, so masing-masing silakan. Boleh buat kajian ataupun survey di kelas masing-masing why they want this. But anyway, if you look at the average of semua semester, they will opt for this duration. So why don't we just like go or play around that number, which like kebanyakan dia punya preference sangat tinggi. Okay, next one. Assessment top preference according to semester. Online My Guru semua ada pun tak ada, tak apa, ada yang setuju, but surprisingly semester 6 ramai yang cakap no. No dengan yes ni sama banyak. And then semester 6 ni juga special semester 6 dia no for open book test at real time. Majority semua semester go for open book with deadline and open online learning, online test with other platform and individual assignment. More or less lebih kurang akan prefer benda yang sama. But remember that is their preference. We know better how to collect our data sebab kita tahu macam mana kaedah terbaik untuk mengumpul data. Mengumpul data tu maksudnya kita bagi dia ujian, kita kumpul data-data tu untuk membuat satu penilaian selepas dia menamatkan sesuatu topik ataupun modul tersebut. Next one, discussion mode. Semester 1, they're gonna go for virtual class. So Marina, dia nak tengok muka Marina. So the rest of the semester dia bercampur lah, sama ada nak use schedule open discussion ataupun dia nak go for social media, ada nak go for one-to-one. So basically if you look at this data, this somehow will give us some idea what type of preference they want to discuss with us. Dan kita tengok pun wow, dalam ni ada berbeza semester 1, semester 2, semester 3 they want to look at the professor, they want to look at the lecturer. Siapa ajar semester 1, semester 2, semester 3 ni pelajar-pelajar nak tengok muka, nak go for real time. Waktu kelas tu dia nak tengok, dia nak bertanya soalan. There must be a reason for it. Okay, next one. Alright, semua lebih kurang sama je for focus during class. Cuma kelas Marina ini ada high challenge untuk semester 1. Mereka baru masuk tau. Internet access to device, mungkin ada yang belum beli lagi laptop ke whatsoever, but consider this as something that we need to take care of or to solve or at least reduce the impact of those criteria to the students. Sama juga macam semester 3, they have this high concern on internet access and access to device. Semester 4, they go for high. Yang lain kebanyakannya more on access to device. Ini ialah jika pelajar-pelajar balik ke kampus So in terms of internet access tu maybe in between like low, medium, high. But for access to device is something that is a big concern for the students. And the device quality untuk semester yang atas ni sikit mungkin because they involved dalam FYP, they involved dalam big project or
project tahun akhir, maybe that is why they see this one as, these two things as device quality is high concern for them. Ini ialah untuk DC video conference ataupun virtual classroom. Kalau untuk pre-recorded pun sama juga. Kita still ada issue with the access to device. Nanti saya cadangkan kita tanyalah survey pelajar, dia punya phone dia ke, dia ada phone tak, dia ada tab tak, dia ada laptop tak, do they have earphones. Of course mungkin dia orang ada, but because kita tengok dia pun rajin juga buat TikTok lah apa semua kan, most probably dia ada, but remember that some of them might not have a good device to support the learning, so we should consider that one too. Okay, saya petik beberapa komen yang pelajar bagi. Sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Sunyi maknanya tak ada. Okay, let's move on to this one. Ini beberapa yang saya petik lah, so lebih panjang sikit ceritanya. So if you look at daripada seorang ni, dia yang ni yang saya kata ni, dia kena share bilik dia dengan abang dia. So dia tak ada proper place to study. This one or anything that is intense or anything related to online class. But however, bila dia balik ke UPSI ni, dia should have dia punya own place lah ni. Ni saya rasa dia ingat masa dia kat sana kot. And then another one, dia pesan kat kita ni, lecturers need to make their teaching methods become interesting for students. So need to do something to lift up our mood and motivation. Ini datang daripada pelajar-pelajar. It's a good thing that we look at this kind of suggestion or comments supaya kita sendiri bersedia lah, taklah shock sendiri. And then dia pula pesan kat kita give simple and small tasks, ataupun ini cadangan yang nak buat video, dia kata buat video to answer and respond to question, another way of how we respond to dia punya soalan-soalan kan. And then ini satu lagi, mengurangkan tugasan secara berkumpulan kerana ada masalah yang timbul dari segi internet, susah untuk berkomunikasi. Ada lagi yang saya sempat capture, ni fully depends on my personal data, kadang-kadang hilang internet connection. Ada yang minat tentang My Guru juga. My Guru juga sangat membantu pelajar, so maybe kita boleh consider My Guru. Dan kita pun insyaAllah akan ikuti bengkel My Guru supaya kita boleh tengok apa feature dalam My Guru yang boleh membantu kita nanti. Alright, next one. Ini mini project dan fieldwork ni. Mungkin ini kelas fieldwork ni siapa Dr. Husni ataupun Fiz dengan Timah lah kot yang terlibat ni. Dia dah risau dah ni. So bila pelajar-pelajar umumkan risau, kita walaupun sekarang tengah bercuti pelajar tengah cuti semester, I think once a while or like every week we should contact them lah and then try to somehow assure that things going to be okay because there will be some changes. At least dia tak terkejut bila naik semester macam-macam kita tukar. Yang ni seronok juga ni. Please always pressure student. Okay. Selalu student kata terpressure ni, dia minta kita pressure dia Mungkin dah jadi malas kot. Alright. Short explaining of topic, this is a good one, that good feedback daripada pelajar supaya kita pilih betul-betul apa konsep yang kita ingin terangkan pelajar. Not everything that we have to do asynchronous video, not everything, but the one that we feel that need extra explanation, then it can be done. Unless benda-benda yang boleh baca sendiri dari segi apa ayat-ayat yang tak memerlukan penerangan yang lebih lanjut, yang tu they can learn on their own. Okay, yang ni yang tak setuju online guru. Yang ni saya tak pastilah yang ni sebab saya pun jarang guna online quiz, guna My Guru ni. Apa pun still lah ada orang masih menyayangi I still love biology. Alamak, tak lawa pula ni. Okay. Take away yang saya boleh kongsi ada 5 perkara. Saya mencadangkan kita jangan convert entire lecture to video. That is just a suggestion lah. Kalau ada yang nak buat tu terpulang. Kita masing-masing ada kita punya cara masing-masing. But I quote this one daripada Kyung Mi Lee, lecturer daripada Lancaster University. Siapa rakan-rakan kita yang from Lancaster University kok kenal kan. And then this one from Cambridge, dia kata student don't want to watch slides. These two, they are guru.
guru for online instructor ni, dia dua orang ni. Dia kata don't want watch slides without a teacher's face or video. Oh, okay. Tu berpadanan lah dengan pelajar-pelajar punya dapatan kita tadi. And if you normally teach a 3 hours, summarize its essence in a video no longer than 30 minutes. Dia letak macam tu, 3 jam tak boleh lebih daripada 30 minit. So maybe we can consider that one. And then yang Justin Rich, dia kata, yang ni saya suka. It best to be succinct, strategically reduce your goals, meaning kita identify specific things that what we want students to learn and focus. Yang ni yang kita buat tu. Ni dipanggil, kita dah start buat selektif. Katakan kita ada banyak subtopik. Ada topik yang ni saja yang perlukan penerangan. And then ini buat asynchronous. Ini aja buat async. Meaning that kita buat video, pre-record video on this component je. Benda ni boleh baca sendiri. They can read on their own. We cannot do everything for them. They can read on their own. And then how to test it, kita bagilah simple quiz. See whether or not they understand topik-topik yang sepatutnya boleh belajar sendiri tu. Jesus. So that is my suggestion. Another one I would take away will be don't solely on live video, ataupun pandangan saya jangan terlalu gunakan VC tu sepanjangnya, because yang Lee juga bersetuju dengan idea ni kerana dia kata the quality of our feed, ada yang will be overloaded, even could crash. Crash bukannya terhempas mana-mana, maksudnya bila dia nak tengok tu, it can cause dia tiba-tiba off, you know, like because when you live video tiba-tiba macam bukan peringkat pelajar je, peringkat kita ni, pensyarah ni, tiba-tiba macam saya lah kan, beli data. Okay, next one. Yang ni yang sangat penting, invite student engagement and feedback. Kalau kita buat khusus async, they can go for self-paced. They can go for self-paced and then they can explore perkara-perkara, dan nanti kita buatlah satu sesi ataupun guna sesi tutorial, e-tutorial untuk bincang balik apakah apa komponen yang mereka kurang faham. Bagaimanapun apa saja perancangan kita, make sure that is added in the SLT. My suggestion, if kita kira the hour of teaching and learning will be 1% of CLO, will be 1% of assessment. So, okay, yang ni yang kita gusarkan sekarang ni. We need to listen to our student. Yang kita buat ni ialah data secara ringkas. Kalau rakan-rakan semua nak guna data tu sebagai panduan, bukan kemestian, panduan silakan. Tapi saya cadangkan lebih baik kita tanya pelajar-pelajar kita sendiri. Dapatkan maklumat pada dia, apa dia mengharapkan daripada online course ni, macam mana kita boleh bantu dia, idea apa, especially kita nampak tadi ialah access to internet and then access to device. So ini jadi challenge pada mereka. So kita boleh tengoklah, kalau misalnya kita bagi yang high resolution, bila sampai kat phone dia dah jadi tak nampak apa, ataupun kita go for low resolution, bila sampai kat dia benda tu dah reduce dia punya resolution dalam dia punya device, so it's meaningful, it's not meaningful pula. Okay, next one, check in with students often. So short quizzes supaya sekarang kita boleh dah start dah main-main gurau-gurau, guna quizzes for fun, because I did that quizzes for fun, just nak supaya dia tak lupa topik yang dia dah belajar pada minggu 1 sampai minggu 5. So saya bagi dia quiz for fun. Siapa nak ambil, tak ambil pun tak apa. Siapa yang tak ambil, saya bagi link, dia nak practice bila-bila pun tak apa. So make sure that they have that momentum. Student engagement yang ni dicadangkan begitulah, tapi I think dia pun cakap sesama sendiri. So ada satu kaedah yang saya jumpa, they team up to 4 to 5 students, and they have this is called like they support group. So bila dia tak faham, dia tanya group tu dulu, and then kalau dia still tak faham, and then dia tanya kita. So whatever it is, we still have to make them to have good teamwork so that they can work or can support each other. Alright. This is the last one kot. Yep. Okay, satu lagi
concern yang kita akan lihat, yang kita maybe boleh jangkakan ialah the performance penalty. Apa maksud performance penalty ni ialah, katakan dulu masa dia buat secara conventional atau traditional punya teaching and learning, dia okay. When it comes to the migration into a remote learning ataupun to online learning, dia tak perform. Because why? Because dia ada new adaptation ataupun dia perlukan new adaptation to learn menggunakan screen. Dia nak migrate daripada face to face learner ni kepada totally screen learner. So bila nak go for screen learner ni, there's a lot of new things that they need to adapt. First, the screen time. The screen time. Dia need to adapt of the screen time. Dia duduk lama-lama kat situ, more than hours, dia mengarut je. They can get bored. 40 minit, 30 minit video, bearable. If we go exceed than that, sometimes they just give up, dia tinggal je. So this is the performance penalty. They might not perform as how they perform during the minggu yang semester sebelum ni. So we have to concern about this possibility of having performance penalty. Ini pun samalah, educate wifi, access, kita buat survey lah. Conduct frequent assessment, mungkin ini bila kita dah ada group dengan pelajar-pelajar, of course kita ada, majority kita ada group. So I would again recommend for us to download Telegram punya apps, because I found out that this is much more better than WhatsApp punya apps tu. For learning, we can go for this one. Yang ni pun boleh guna untuk web juga. Boleh guna interface web, dan of course dia boleh guna interface phone interface. Ni adalah satu yang all of us must consider and must hold on to. We will not have the idea like, okay, either you sink or you swim. Kita tak boleh dah dapat idea ni, especially when we come to online learning. Because at this time, the students needs our support and we need the student support. And then among us, we need that support. I believe that when we have this sesi 9 sesi 9, esok sesi 9, insyaAllah kita akan dapat idea apa nak buat. Bila kita balik kepada kumpulan kecil kita tu, we can do the discussion. Masa kata kita ada benda yang confused, kita boleh tanya Syakira. It's a blessing that kita ada Syakira dalam group ni. Kita boleh tanya Alin, dan if kita confused juga, we can even tanya Kak Niza. Kak Niza as a dean, dia dapat first hand punya information, we can even refer to them. And then not forgetting, kita ada Kak Nizam, tulis semua nama kita ada Mizi, these are all education punya expert, and then kita ada expert in MQA, Kak Syiha. Sebab Kak Syiha ni, Kak Syiha ni ialah MQA punya assessor since LAN, Lembaga Akreditasi Negara. Kak Syiha dulu join LAN tu, lepas tu baru saya join. Lepas tu baru dia tukar kepada MQA. Until now, Kak Syah masih lagi buat assessment ke MQA. So she's a good reference untuk apakah keperluan-keperluan MQA yang kita perlu. Alright, so I think that's all for now. Aileen, I know that we got this. So apa yang kita buat pun. Then. Thank you Dr. Sheikh. Sangat-sangat banyak yang kita orang dapat ni, banyak perkongsian yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat bermanfaat. Macam tadi bila tengok yang student punya result tu, dia punya preference tu, terkejut juga tengok yang ada face to face dengan pre-recorded. Nampak gaya macam dua tu kan? Ya, me too. Jadi memang banyaklah yang perlu kita lihat semula, mungkin perlu dibincangkan bersama dengan rakan-rakan dalam kumpulan yang besar ataupun dalam kumpulan yang kecil nanti. Jadi sebelum apa-apa ni, saya nak buka dululah kepada rakan-rakan kalau ada soalan ataupun cadangan ataupun sebarang feedback ataupun perlu bantuan. Saya ada satu lagi. Ya. Sorry, I have one more document to share. Silakan Dr. Sheikh. Boleh kan? Nanti kita share dengan semua orang. Boleh nampak tak skrin ni? Boleh nampak skrin ni tak? Nampak.
Boleh. Okay. Can all of us go to menti.com, kita guna kod ni, kita letak satu perkataan yang to describe our challenge in preparing for the next section of the semester in one word. Boleh masuk 3 entries dan kita sama-sama tengok apakah cabaran-cabaran secara personal. Silakan. Maksudnya yang ni, yang menti.com ni, setiap kita ni akan masuk. Ya. Kita masukkan Go to www.menti.com, guna phone lah. Nanti dia akan minta kod. Kod tu masukkan yang ni. Yang tu, okay. 284276. Lepas tu dia kata describe your challenge in preparing the next section of semester in one word. Bagilah satu perkataan. Satu perkataan je. Apa yang nak, satu perkataan yang kita boleh fikirkan, inilah cabaran aku nanti. Kalau Contoh katakan kita ada sampai 3 cabaran, boleh masuk 3 kali? Memang semua boleh masuk 3 kali. Nanti kita tengok apakah kesamaan antara kita semua tentang cabaran ni. Mungkin benda tu sama. Boleh. Buat. Nak kena buat sekarang ke? Ya. Kejap. Sekejap rakan-rakan lain jom buat. Tak boleh masuk menti.com. Kenapa? Dia kata the site cannot be reached. Oh, tu ada yang masih masuk dah tu? In my case, dah 3 kali cuba ni. Okay. Kita ada 5 orang dah masuk. Lapan orang dah masuk. 9 orang dah masuk. Dua belas, 13, 15, 17, kira ni. 18, 26. Kita yang hadir berapa orang, Alin? 26. 26 okey. 20. Kiki pun ada. Kita patutnya tadi ada 28. Sekejap 21. Kojak tak suruh. Satu round je cukup kan? Satu orang cukup lah ada terus ni. Satu word cukup kan? Buat 3 pun tak apa. Dia ada 3 kan peluang nak masuk 3, satu pun cukup dah. Okay, So- je lah. So that, okay, kita dah ada 24. Kalau siapa nak masuk lagi silakan Setakat ni kita tengok huruf yang besar tu. Connection, commitment, assessment, lab. So the biggest one is connection. Nampaknya kita dengan pelajar lebih kurang je. Saya setuju ni connection ni. 26 orang. Okay, I think dah cukup kot. 26 orang. Belum, kejap. Belum.
28. Dah 28 orang semua Okay. 28 lah. Kalau ada 28 lagi. Okay, out of that 28 Alin, ni kawan-kawan kita lah, termasuk saya sekali. We look at connection as important thing. It's our challenge to prepare for the next session. So masing-masing mungkin kalau kat sini mungkin boleh kita bincang lah what can we do in terms of connection. Ada tak apa ni nak mulalah nak minta-minta kan, apa dapat extra data ke ada diskaun ke, macam shock juga kan, boleh beli data. So I don't know, this is the one that semua orang akui bahawa itu dia punya issue, and then we should work towards ni lah kalau kita punya issue connection. But another yang termasuk juga antara tu adalah assessment and commitment. That's a good thing. When we come up with assessment, ramai yang setuju assessment, that I think more discussion should be done for the assessment tu lah. Alin. Okay, last one before we open to questions. Kita nak prepare nanti. Rank your preference. Rank your preference. Yang mana yang kita nak go, yang mana yang kita nak go for first ranking yang kita nak prepare nanti. Siapa nak pilih apa? You can go back to your phone tadi tu. Just go the next slide. Okay. Enam, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, ada lagi ke? Setakat 18 kita ada first ranking, ada result, boleh masing-masing boleh tengok kita punya antara sesama kita ni apa benda yang kita preference kita Lin dah ke Lin? Dah. 18 pun okey lah kot. Dah separuh daripada 19. Okey, daripada data ni Alin dan rakan-rakan ni, kalau kita tengok out of 19 ramai yang rank kepada akan melakukan asynchronous learning. Bermakna Alin, untuk kita punya perancangan seterusnya ni mungkin kita boleh bagi hands-on exposure lah kot. Asynchronous. Kalau itu kebanyakan ramai pilihan, and then the first and the second one tu would be something that we can think of to push lagi banyak macam mana nak buat lah. Asynchronous shouldn't be a problem sebab asynchronous sekarang pun kita guna synchronous juga kan. Dr. Sheikh, tadi pun rasanya result student pun mostly memang sama kan? Dia memang prefer, itulah. So hati ke hati lah, kita suka asynchronous, dia orang pun suka asynchronous juga. So match lah. Match lah tu. So consider yang tu lah nanti kalau kita nak buat untuk kita punya perancangan SLT tu kan. But once a while budak-budak nak tengok muka kita Lin secara live. So maybe kita boleh selit dengan aktiviti synchronous waktu perbincangan. E-tutorial tu buat synchronous. Maybe, I don't know, I'm just suggesting. Okay Lin? I think that's all Lin. Thank you Dr. Sheikh. Nanti result dia saya hantar kat Lin dan semua. Okay, thank you Dr. Sheikh. Rakan-rakan yang lain ada sebarang soalan boleh ditanyakan waktu ni. Dia masih tengah panas lagi ni macam goreng pisang. Goreng pisang kat sini hujan. Sedapnya goreng pisang.
Silakan siapa nak bagi input, dipersilakan. Pengalaman ke yang PJJ especially dipersilakan. Rakan-rakan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Thank you Dr. Syakina sebab buat analisis data tu memanglah memerlukan masa yang panjang, and we say that we owe you a lot lah bila memberikan satu, at least it's an eye opener for all of us macam mana kita nak handle student, and I mean before the time come kita dah boleh menjangkakan lah apa yang kita patut lakukan dengan pelajar-pelajar kita, dan on our side pun we have to be like well prepared from now lah. Tapi yang saya harapkan ialah yes, when we talk about the material tu, sebab saya rasakan memang kita banyak material kita tak berubah, tapi bagaimana kita nak melakukan satu transition daripada biasanya kita melakukan secara face to face kepada e-learning tu, sebab kita rasanya akan rasa risau sama ada apa yang kita nak sampaikan tu sampai takkan pelajar dengan menggunakan platform yang berbeza. So the best thing is kita harus memikirkan ialah, I agree so much on one of the slide yang mengatakan yang one of the citation yang digunakan tadi, iaitu kita patut percaya pelajar kita should be able to come up with material yang kita hendak mereka search, tetapi yang kita fokuskan ialah kepada apa yang kita rasa kalau kita tak berikan pada pelajar secara face to face ataupun yang kita feed kepada mereka yang menyebabkan mereka tak boleh menguasai khusus yang kita nak deliver kepada mereka, material yang kita nak deliverkan pada mereka. And at the same time, when kita prepare tentang task itu dalam assessment, saya selalu mengatakan pada diri kat saya, kalau kat saya prepare assignment, kalau kita boleh jawab dalam masa yang katalah setengah jam, kita tak boleh beri masa setengah jam juga kepada pelajar, dan selalunya kita perlu add 2 hingga 3 kali ganda daripada masa yang kita perlu menjawab, yang kita boleh complete the task bila kita memberikan pada mereka duration yang mereka patut ada untuk mereka lengkapkan assignment yang kita beri. So itulah yang saya rasa saya dapat add lah. Terima kasih. Thank you Kak Syiha. Dalam MQA punya dia bagi ke any guideline for yang dia akan semak nanti, assessment for students tu? Dia yang terkini punya. Sebab biasanya dalam kita tak ada itu yang saya kata, kita tidak ada satu polisi khas untuk e-learning per se. Ya, ODL. Itu adalah ODL. Jadi biasanya ODL macam mana examination ke apa ke, dia akan datang kepada main campus untuk sit for the exam. And then kalau untuk yang assignment tu, itu atas kita punya own justification lah. Kita nak letak duration tu, kita tidak ada satu benchmark yang mereka berikan pada kita. Itu yang kat saya, biasanya kita anggapkan begitulah. Kalau kita dapat buat dalam masa setengah jam, probably that we have to add sampai 3 kali ganda untuk pelajar kita. Furthermore, bila kita, satu tadi bagus kat saya suka yang dia katakan tolong provide the link to the materials yang you expect pelajar akan peroleh sesuatu daripada link-link yang kita provide. Because kadang-kadang pelajar juga mempunyai masalah untuk mendapatkan link yang betul bila mereka menggunakan search engine. Itu menjadikan masa belajar mereka akan bertambah tinggi. Okay. Good input. Thank you Kak Syiha. Thank you Kak Syiha. Rakan-rakan lain ada tak? Semua tak sabar nak buat asing punya materials. Asing. Itulah kadang-kadang rasanya macam nak belajar balik lah kot, sebab saya rasa macam saya lah kot. Kalau bila sebut asynchronous tu, kadang-kadang kita terfikir betul ke tidak kalau setakat just nak upload je ke, lepas tu kaedah yang betul lah untuk asynchronous. Sebab kadang-kadang kita tahu ada setengah orang dia suka just upload saja lepas tu biarkan. Yeah, Kan, Dr. Sheikh? that is the main concern yang Takut kita yang tu. semua ada.
the mechanism of nak buat async tu. Kalau kita faham synchronous tu no problem. Kita masuk je ni and then macam sekarang kita tengah buat is a real time punya activity. When it comes to asynchronous, I think you have to have a well structured. It should be well structured where yang perlu ada video, kat mana yang perlu ada material, kat mana yang self learn. I think it's a combo of learning package. Rather than we have like okay tengok video ni, bagi seketul video sejam jenuh budak-budak, boring nak tengok, lepas tu that's it, biar je bagi dia quiz. I think there's no interaction. We should also right now we really appreciate face to face interaction, tapi kita diuji dengan tidak boleh buat face to face interaction. I think if you want to really move into this async learning, kita sendiri kena inovatif lah, meaning that nanti dalam kumpulan-kumpulan kecil mungkin kita boleh fikirkan bagaimana come up with that combo yang ada asynchronous activity learning and then kita ada self learning, kita boleh bagi dia video untuk tengok, kita boleh bagi dia self quiz untuk dia buat practice, kita boleh bagi dia simple quizzes yang kita akan uji secara online, kita boleh bagi a lot of thing like macam untuk to fulfill lab ke ataupun activity lab yang small mini project yang dia can buat dalam kat dapur dia sendiri ke, kat laman rumah ke, dalam compound rumah dia ke. We have to think through this whole thing so that kita tidak menyebabkan pelajar performance penalty tadi tu. So that is why if you're serious about this one, I think all of us are serious about this one. Our concern is that how to make it happen. So maybe we need another session of like peer support group to think of this one, but I'm not so sure lah Tu Alin. Tapi the fact that lepas esok session Dr. Husni, kita akan mulalah berbincang dalam kumpulan masing-masing, dan if you can ada nak refer kepada apa-apa, boleh tak buat benda ni, kita ada Syakira dalam grup ni, kita ada Dekan dalam grup ni, kita ada MQA dan kita ada orang ICT, Azmi, kita ada Kak Nizam dan Nizi yang boleh membantu kita semualah. Saya tambah sikit, okay. Tentang yang semalam Nizi tanya tentang SIM itu. Student instructional self instructional material tu, masukkan yang semalam tu, dia adalah merupakan sebahagian daripada resource sumber yang pelajar perlu ada. So biasanya kalau kita belajar mengajar face to face, kita scroll kita punya PowerPoint kan, most of us lah termasuk Aisyah lah memang pun scroll PowerPoint juga. Tapi dalam hal ini PowerPoint tu dah tak begitu powerful, dia boleh letak dalam mana-mana platform lah, itu memang ada lah, memang pada yang kita dah upload tu dah ada. Tapi kita perlu jadikan dia dalam bentuk yang lebih interaktif. Jadi kalau kita ada link-link yang tertentu tu, mungkin dalam 2-3 slide yang pelajar dah baca, dan kalau nak lebih kita letakkan link supaya dia menjadi lebih interaktif. Dan perkara ni boleh membantu mereka lah untuk mereka belajar. Mungkin daripada situ kita boleh letakkan quiz tu, kita link kepada quiz yang mana-mana, mana after satu subtopik contohnya, kita bagi dia orang self-assessment. Ini yang dimaksudkan sebagai SIM itu. Saya setuju. Because kita guide dia, in a way kita guide dia, it can be fully guided macam dia nak buat, or the one that Kak Syah cakap tadi macam self-guided lah. Macam mana nak tour, lawatan berpandu, macam lawatan pandu buat ni, buat ni. Macam kind of like you playing dam ular ke benda tu kan. And then you yang ni at least sampai. So I agree. Thank you Kak Syah. Dr. Sakinas. Ya. Saya nak tanya sikit yang pasal feedback student yang pasal dia concern about fieldwork tu. Sebab ada kelas saya, ada budak tanya jugalah pasal fieldwork, yang dia concern tu sebab dia takut tak ada fieldwork. Sebab saya kata tak ada fieldwork lah, sebab selama ni kita kata sebab dia orang dah prepare, dia orang dah tempah baju dan sebagainya lah. Itu tak apalah, itu tak ada masalah tu. Cumanya saya rasa sebab fieldwork ni saya rasa hampir mungkin tak ada lah kot, sebab masa sekarang ni dalam keadaan ni. Cumanya dalam feedback tu dia ada elaborate tak? Adakah dia hanya kata saya concern about fieldwork saja? Dr. Sakinah mungkin boleh explain sikit? Yang statement tu memang saya copy paste sebiji-sebiji.
saya tak ada buat edition, sebiji-sebiji saya letak kat situ je. So setakat yang saya browse through semua suggestion and comments tu, itu saja yang concern tentang fieldwork dan mini project. Yang lain-lain kebanyakan berceritakan tentang access ataupun connection. Yang cuma yang satu tu, sebab tu special saya tengok orang lain tak komen pasal tu. Dia concern about mini project and fieldwork. In a way that, meaning that selama-lama ni yang project yang Dr. Husni buat tu, Dr. Husni yang buat fieldwork, siapa lagi? Fiz, Kak Timah dan lain-lain tu, that means a lot to the students. Itu sangat bermakna pembelajaran yang mereka suka, mungkin dia dengar daripada sini dia ataupun dia pernah melalui inquiry ataupun experiential learning macam ni. But I think kan Dr. Husni, how we gonna innovate the way of doing this whole thing? Of course kalau macam Dr. Husni nak bawa dia orang pergi mana sebab dia ada 3 perancangan lah, tapi 3 tu tak boleh lah sebab nak Kuala Gandah, nak ke Kuala Selangor dengan Kuala Wuh. Jadi sebab ada satu ya. Teruskan. Macam mana Rezkinas? Teruskan dulu, saya dengar dulu. Tapi saya suruh dia orang macam olah balik fieldwork tu, dan dia orang kena buat seolah-olah macam dia orang pergi fieldwork maya lah. Dia orang kena macam contohnya macam ekosistem hutan. They have to search video tentang hutan, tentang info hutan, tentang spesies-spesies yang berkaitan yang ada benefit pada manusia, dan jadikan dia sebagai satu dokumen dalam bentuk report kepada saya, seolah-olah mereka dah masuk ke dalam ekosistem hutan lah. Nanti saya akan bagi feedback balik lah. Satu lagi Dr. Husni, satu lagi ada satu website saya jumpa, saya tak ingat zaman bila, dia memang budak-budak akan pergi fieldwork secara virtual. Mungkin yang tu boleh digunakan sebagai ganti dah kot. Tapi bukan kat Malaysia. Tak apa. Kalau nak buat idea macam tu lah kan. Tapi I think concern pelajar ni dia nak pergi. But what dia nak pergi, dia rasa dia macam dia rasa rugi. Dia tak pergi. Boleh buat enrichment lah. Tapi itulah saya dah cuba juga, mungkin ada kawan-kawan yang macam Dr. Fatimah mungkin ada pengalaman kot. Kat Malaysia saya cari contoh memang tak ada yang sesuai betul-betul lah. Ada yang student saya ambil pun tak begitu, orang kata apa, yang cukup untuk support apa yang kita nak lah setakat ni di local punya area. Tapi kalau itu saya rasa mungkin ada 2-3 yang baik lah. Ya. Okay. Maknanya nanti kan Dr. Husni, bila keadaan dah okey, bila Dr. Husni pergi fieldwork tu, Dr. Husni bawa lah video. Boleh rakam nanti untuk masa depan pelajar yang seterusnya nak tengok ekosistem tu. Saya rasa yang itu yang kita miss sebab yang kita buat video yang betul-betul yang hanya di Kuala Gandah. Okey. Assignment ialah menghasilkan dokumentari tentang dalam bentuk video. Saya tak nak written report. Yang tu banyak. Yang tu boleh lah tunjuk kat dia orang. Tapi yang tu boleh jadi learning material sah kat atas ni? Yes. Okay. Okay, Alin. Ada lagi soalan lain? Saya ada pandangan, apa yang kita bincang tadi memang saya bersetuju, cuma bila saya memikirkan balik, kalau kita tengok tadi ramai kita memang first option kita asynchronous kan. So asynchronous yang macam sebenarnya bila kita nak membuat kita punya online learning ni ada banyak model, tapi yang macam saya ada sebut hari tu macam Assure, kita guna Assure model. So yang dekat hujung sekali tu kita ada buat reflection. So proses kita ni mungkin kita pun memang barulah nak all out untuk ni, katakan nanti all out untuk ni. Jadi bila habis satu session tu better kita buat reflection so that we are prepared for the next. Maksudnya kalau satu topik ataupun macam first attempt kita buat macam ni, then kita dapatkan reflection daripada student. So macam Dr. Syakina sebut tadi lah,
kita dah rancang bila kita nak bagi quiz, bila kita nak bagi suruh dia buat self-directed learning. Lepas tu finally kita sendiri juga buat reflection so that untuk the next cycle kita boleh tambah baik, sebab memang along the way ni memang betul-betul memang kita saya nampak memang kena jadi scholar teacher ataupun scholar lecturer di sini. Memang kita keep on reflecting sampai habis semester. Itu je. Thank you. That's a good idea. Alin, ada cadangan lah Alin? Saya nak cadangkan supaya setiap satu kita buat kita punya e-portfolio. Apa saja yang kita plan untuk kita buat minggu 6 sampai minggu 14 tu, kita dokumentkan. Nanti habis minggu 14 tu, kita come up with a reflection, or even every week kita akan buat reflection. This e-portfolio will become a very rich information for the next semester. Semuanya setiap satu kita orang ni, kita buat kita punya own e-portfolio of what we did minggu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So it will be a complete document. Sebab kita semua sekarang ni seolah-olah macam kita try and error je ni. Tapi dengan harapan kita try and success lah. Maksudnya kita akan masuk ke satu hutan yang kita tak tahu jangkakan apa yang akan berlaku. So we are in this together. So I believe that kita bekerjasama, insyaAllah, I think we got it. If Allah put us through this, He will pull us through it. Setuju. Yeah. Sebab rasanya benda ni benda baru. Kalau saya pun saya setuju, memang setujulah kalau nak buat e-portfolio ni. Jadi sekurang-kurangnya adalah benda yang kita boleh pelajari, boleh lihat, boleh tengok refleksi diri sendiri kan. Apa yang boleh diperbaharui, apa yang boleh diperbaiki. Betul. Rakan-rakan yang lain? Diam semua. Semua orang nak masuk asar, semua orang nak solat dah. Dah tak ada kot Tak ada dah. Okey Dr. Sheikh, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sungguh-sungguh, yang sangat-sangat berinformatif. Thank you to all yang edarkan borang tu juga Alin. Kalau tak boleh edar borang, tak cukup. Untuk semualah yang sudi mengedarkan borang-borang kepada para pelajar, dan kita dapat data tu, daripada situ kita boleh lihat lah kan. Kita boleh evaluate apa yang kita perlu lakukan, ambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk yang masa ke depan ni lah. Untuk nak implement dan beradaptasi dengan new norm yang kita ada sekarang ni, yang bakal kita hadapi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada PM Dr. Syakinaz di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih kepada rakan-rakan lain yang sudi hadir di pentas maya kita ni. Terima kasih kepada semua yang sentiasa alert, yang sentiasa memberi kerjasama yang terbaik. InsyaAllah we can go through this. InsyaAllah kita masih boleh dalam keadaan normal lagi lah, tak. Minda masih boleh memandang ke depan. Jadi bengkel ni nanti kita akan, esok kita akan ada lagi satu sesi yang terakhir, sesi ke-9. Yang ni akan dihostkan oleh PM Dr. Husni. Tajuknya Dealing with Future Challenges Open Mic. Jadi sehingga itu saya ucapkan kepada semua, take care, insyaAllah kita akan jumpa esok. Dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik. Dan sebelum kita masing-masing beredar, kita akhiri dengan surah Wal-As. Alin. Ya tak? So, jangan lupa pakai tudung elok-elok. Oh ya, oops. Make up. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Esok pukul apa? Esok pukul 10 Kak Tima, pukul 10. Kak Tima dengar tak? Dengar. Pukul 10 Kak Tima. Besok nak ambil gambar. Okey lah. Okay, thank you semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.